Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks untuk perbincangan matematik bab 1 tingkatan 4 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu boleh ubah. Di mana hari ini kita akan bincang praktis kendiri 1.1a muka surat 5 dalam buku teks. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Buku Teks. Cuba try. Baiklah, soalan yang pertama ialah diminta tentukan sama ada ungkapan yang diberi adalah ungkapan kuadratik dan satu boleh ubah atau bukan. Berikan justifikasi. Okey, jadi cara yang pertama ialah kita kena tengok soalan demi soalan, di mana soalan yang pertama ialah x kuasa 2 tolak 5, di mana sini kita boleh tengok ada satu je boleh ubah, iaitu boleh ubah dia ialah x, boleh ubah iaitu x, manakala kuasa 2 tertinggi, kuasa yang tertinggi ialah kuasa 2. Okey, kuasa 2 tertinggi. Jadi yang ni ialah ungkapan kuadratik. Satu pemboleh ubah. Okey, kenapa? Kerana pemboleh ubah tertinggi dia kuasanya ialah 2. Okey, soalan B. Okey, soalan B di sini ada 2x kuasa 2 tambah x kuasa negatif 2. Okey, sini bukan merupakan, yang pertama kita tengok ungkapan, kita tengok dulu pemboleh ubah dia lah. Pemboleh ubah yang pertama ialah x yang ada sini. Okey, betul ada satu je boleh ubah, tapi kita kena tengok pemboleh ubah dia sama ada kuasa 2 ataupun berapakah kuasanya. Okey, jadi kita tengok sini dia kuasa 2 dan kuasa negatif 2. Okey, jadi bila kuasa yang terdapat kuasa eksponen, okey, kuasa ni dipanggil sebagai kuasa eksponen. Okey, jadi apabila dia merupakan kuasa eksponen maka bukan ungkapan kuadratik. Dalam satu boleh ubah. Okey, yang kedua ialah 3y kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Okey, kita tengok dulu pemboleh ubah. Okey, sini kita tengok ada pemboleh ubah dia ialah x dengan y. Jadi apabila ada dua pemboleh ubah maka bukan ungkapan kuadratik. Kerana terdapat dua pemboleh ubah. Okey, yang tu justifikasi kita. Okey, mana kita kena berikan justifikasi ataupun sebab dia. Okey, sini negatif 1/2 m kuasa 2. Okey, bila kita tengok sini pemboleh ubah dia yang ada satu dan kuasa tertinggi dia ialah 2, maka yang ni ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sebab kuasa tertinggi dia ialah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Okey, x kuasa 3 tolak x. Okey, ada satu boleh ubah iaitu x. Boleh ubah dia ialah 1, ada x. Tapi kita tengok sini kuasa tertinggi dia ialah 3. Jadi bukan ungkapan kuadratik. Kerana kuasa x-nya ialah 3. Kuasa pemboleh ubah ialah 3. Okey, sini kita tengok x kuasa 1/2 tambah 2x tolak 1, maka kita tengok pemboleh ubah dia ada satu je boleh ubah iaitu x. Tapi kita tengok pada kuasa dia sini ada negatif, kuasa dia adalah 1/2. Jadi dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1/2. Okey, seterusnya soalan G, 1/x kuasa 2 tambah 4x tolak 1. Okey, sini kita nampak dia dalam bentuk pecahan, nampak macam kuasa 2, tapi sebenarnya bila kita tukarkan balik yang pecahan tu, dia sebenarnya akan jadi macam ni. X kuasa negatif 2 tambah dengan 4x tolak 1. Okey, sini bila kita tengok sini, maka apa yang kita boleh dapat? Kuasa tertinggi dia ialah negatif 2. Okey, jadi bila kuasa tinggi dia negatif 2 bukan 2, maka bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Kerana kuasa tertinggi
berapa? Ialah negatif 2. Okey, seterusnya P kuasa 2, okey soalan H. P kuasa 2 tolak 1/2P tambah 3. Okey, kita tengok sini. Kita tengok kuasa tertinggi dia sini ialah 2. Jadi bila kuasa tinggi dia ialah 2, maka soalan ini merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah kerana kuasa pemboleh ubah ialah 2. Okey. Yang ni sebab 2. Okey, kita tengok setiapnya. Sekali lagi sini ialah 3. Kuasa tertinggi ialah 3. Kuasa tertinggi ialah 1/2. Kuasa tertinggi bagi soalan D ialah 2. Kuasa tertinggi bagi soalan kuasa yang ada pada sini ialah negatif 2, maka dia bukan. Kuasa bagi soalan A ialah 2, maka dia merupakan ungkapan kuadratik. Sini walaupun dia kuasa 2, tapi sebab dia ada 2 pemboleh ubah iaitu X dengan Y, maka dia bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat 2 pemboleh ubah. Okey, baiklah untuk soalan nombor 2, kita kena tengok dalam bentuk am AX kuasa 2 tambah BX tambah C dalam bentuk am dia. Jadi kita tengok nilai yang berada di hadapan A, nilai berada di hadapan X kuasa 2, nilai dia ialah mewakili 2, negatif 5 dengan 1. Maka sini kita boleh dapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 1. Okey, soalan nombor B. X kuasa 2, maka kita buat dalam bentuk AX tambah BX tambah C. Maka nilai yang berada depan X kuasa 2 tu ialah nilai dia perkaliannya ialah 1, maka A sama dengan 1. Manakala B iaitu nilai yang berada di depan X, maka yang tu ialah negatif 2. Nilai C tak ada sini kan? Okey, jadi kita boleh buat C sama dengan 0. Okey, soalan C ialah 2Y kuasa 2 tambah 1. Kita kena banding dengan AX square tambah dengan BX tambah C. Okey, depan pada persamaan ungkapannya ialah 2, maka sini kita dapat A sama dengan 2. Okey, yang ada tak ada Y kan sini kan. Okey, jadi B sama dengan 0, manakala C sama dengan 1. Okey, untuk soalan D, masih lagi kita sama AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi sini kita kena dapatkan nilai yang berada di hadapan P kuasa 2 iaitu negatif 1/2. Okey, nilai yang berada di hadapan satu pemboleh ubah yang kuasa 1. Kemudian satu lagi nilai C, maka sini ialah A sama dengan negatif 1/2, B sama dengan 4, C sama dengan 0. Okey, manakala soalan E ialah dia tak buat dalam bentuk turutan seperti yang dalam bentuk am, maka kita jadikan dia dalam bentuk am. Sini akan dapat negatif 2X kuasa 2 tolak X tambah 1. Okey, jadi bila kita dapat macam tu, kita boleh bandingkan dia. Nilai yang berada di hadapan X kuasa 2 atau akan dapat negatif 2. Depan X ni ialah negatif 1, manakala C ialah 1. Maka sini kita betul dia sebagai A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 1. Okey, soalan F. Ada satu je ungkapan itu 4X kuasa 2, maka sama juga kaedahnya. Kita boleh dapatkan nilai yang berada depan X kuasa 2 tu ialah nilai A dia sama dengan 4, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Okey, soalan G. Depan H kuasa 2 ialah perkali dia 1, maka A sama dengan 1, B sama dengan nilai yang berada di hadapan H, maka nilai dia ialah positif 3/2 ataupun 3/2. C ialah nilai yang berada di selepas yang tiada pemboleh ubah, maka dia ialah negatif 4. Maka C sama dengan negatif 4. Okey, seterusnya ialah soalan H. Soalan H ialah merujuk kepada nilai yang berada depan K kuasa 2 iaitu 1/3, maka nilai A sama dengan 1/3. Manakala nilai B yang ada pemboleh ubah K tiada, maka 0, maka C sama dengan satu lagi nilainya ialah nilai yang berada di terakhir itu negatif 2. Okey, selesailah soalan nombor 1 dan nombor 2 sebagai rujukan. Murid-murid melaksanakan tugasan pada praktis kendiri 1.1a. Cuba try.